السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بسنته واهتدى بهدى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Yang dikasihi lagi dihormati Al-Fadil Tuan Imam dan pegawai-pegawai masjid, pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid Tariq bin Ziyad, para alim ulama, para asatidzah, para habaib, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita diberi sekali lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan tanggungjawab kita dan memikul amanah selaku khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi meminjamkan pada kita nikmat iman dan Islam. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk kita melaksanakan apa yang pernah kita janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu ketika dulu. Perjanjian di mana kita telah sanggup untuk mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan kita. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh roh-roh anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Roh-roh manusia ini telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala di alamul arwah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada roh ini, seterusnya menuntut kepada roh ini untuk mempersaksikan Allah sebagai Tuhan. Sekiranya Allah menyatakan kepada semua roh, akulah yang akan memberikan kepada kamu keperluan kamu semasa hidup nanti di dunia, setelah kamu akan ditiupkan ke dalam rahim ibu-ibu mereka. Ketika kamu berada di dalam jasad manusia, akulah yang akan memberikan keampunan kepada kamu seandainya kamu berdosa. Sekiranya kamu ingin memerlukan rezeki, akulah yang akan memberikan rezeki. Kamu memerlukan sesuatu keperluan, akulah yang akan memenuhi keperluan itu.
Akulah yang akan menjaga kamu. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alastu bi rabbikum. Adakah kamu bersedia untuk memperakukan Allah itu sebagai Tuhan? Maka semua roh ini akan menjawab dengan jawapan yang sama. Termasuklah roh kita yang berada dalam masjid kita ini, kita yang berada pada subuh hari ini, turut kita mempersaksikan akan hal itu, dan jadilah ia sebagai satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjawab dengan jawapan yang sama, bala syahidna. Ya Allah, kami mengakui Engkaulah sebagai Tuhan kami. Maka kata ulama, bermula daripada itulah, maka roh ini memiliki fitrah ketuhanannya. Apabila dia telah ditiup ke dalam rahim ibunya, setelah seorang ibu mengandungkan kandungannya selama 4 bulan, Allah meniupkan roh ini, yang mana setiap roh ini telah membawa perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap roh ini telah memiliki sifat ketuhanannya. Karena itulah bila mana setiap bayi yang dilahirkan, dia telah membawa sekali sifat dan fitrah ketuhanan ini. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak adalah setiap kelahiran yang dilahirkan itu kecuali dia lahir bersama dengan fitrahnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan yang dimaksudkan dengan fitrah itu ialah al-Islam. Iman yang pernah mereka ungkapkan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini tuan-tuan, fitrah ini fitratul Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sebagai satu ketetapan di dalam hati setiap di kalangan manusia. Fitrah ini bersifat ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita juga dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka pengabdian kita kepada Allah itulah sebagai bukti untuk kita memperkukuhkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap daripada manusia ini, setelah dia dilahirkan ke dunia, sejak daripada dia mula dilahirkan sampailah kepada saat kematiannya, di sana ada medan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sejauh mana kita dapat mempertahankan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kita tak boleh nak menyatakan kita yang lahir dalam keadaan beriman ini, maka kita mati nanti juga dalam keadaan beriman. Itu belum tentu. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menjangkakan bahawa mereka itu akan menjadi orang yang kekal beriman dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah? Maka medan ujian itu, tempoh ujian itu sejak daripada mula kita dilahirkan sampailah kepada saat kematian kita. Macam mana kita nak mempertahankan janji kita itu? Adalah dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Kita tunduk kepada segala yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka alhamdulillah pada subuh ini kita dapat melaksanakan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah sehingga dalam sepanjang kehidupan kita ini sampai kita bertemu dengan Allah, kita tidak lalai dengan
janji yang pernah kita ungkapkan di hadapan Allah tersebut. Kerana Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam ayat ini, an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Janganlah kamu nanti di hari kiamat kamu menyatakan kepada Allah ketika mana Allah panggil kamu menghadap Allah di padang mahsyar. Ketika mana kita berdiri di hadapan Allah, kita menyatakan, ya Allah, kami lupa kepada janji kami dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang tetap untuk mempertahankan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kita melaksanakan ketaatan, ubudiyah kita kepada Allah, kerana itulah mesej Allah menjadikan kita manusia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah. Maka dalam tempoh kita, pengabdian kita kepada Allah ini, para ulama menyatakan ada dua keadaan yang perlu dijaga oleh kita. Dua perjanjian yang mesti juga kita ingat, yang mesti kita pegang. Satunya dengan kita melakukan ibadah khususiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebut ini sebagai tali Allah. Hablum minallah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanatu, duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Senantiasa mereka itu diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka tidak patuh kepada perintah-perintah Allah, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan dengan Allah, berpegang kepada tali Allah yang disebut sebagai hablum minallah. Dan di sana ada satu lagi yang Allah tuntut untuk kita sentiasa menjaganya, yang disebut sebagai hablum minan nas. Apa yang dimaksudkan dengan hablum minan nas ini ialah kita menjaga hubungan sesama manusia. Dan Nabi SAW menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga hablum minan nas, sehingga dikaitkan tentang hal ini dengan persoalan iman kepada Allah. Kita menjaga hubungan sesama manusia ini ialah dengan cara kita menjalinkan mahabbah, kasih sayang kita sesama kita sebagai umat manusia. Nabi sebut di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu sama seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Itu nilai mahabbah yang dituntut di dalam agama kita. Dan dia adalah di antara cara untuk kita menyempurnakan iman kita kepada Allah. Dalam membicarakan hal ini, kita mengetahui bahawa dalam kita menjaga hubungan sesama manusia, dengan maksud kita perlu mengetahui akan hak saudara kita sesama Islam, yang mana setiap di kalangan kita setelah mana mengetahui saudara kita ini mengucapkan dua kalimah syahadah, maka rasmilah dia sebagai seorang Muslim. Apabila dia menjadi seorang Muslim, ada hak yang mesti kita tunaikan kepada saudara-saudara kita ini. Hak itu tertanggung di atas kita untuk menunaikan keperluan dan hak bagi saudara kita sesama Islam dalam keadaan tertentu. InsyaAllah subuh ini saya nak kongsikan sebuah hadis Nabi SAW dalam membicarakan hak
Muslim terhadap Muslim yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqu muslim ala muslim sittatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim kepada seorang muslim yang lain itu ada 6 perkara. Nabi sebut 6 perkara ini untuk kita berikan perhatian sebagai cara untuk kita mewujudkan mahabbah di antara kita sesama kita dalam masyarakat dan komuniti orang Islam. Mutaakhir ini kita melihat tuan-tuan betapa rapuhnya hubungan kita sesama kita sebagai orang Islam. Ya tak? Orang yang kadang-kadang duduk dalam satu komuniti yang kecil pun mereka tidak dapat menjaga hubungan baik. Ya tak? Orang yang duduk dalam satu kampung, satu negeri, satu negara, itu negara tu dah besar lah. Yang lebih malang, kadang-kadang kita duduk dalam satu qaryah, semayang di masjid yang sama. Kadang-kadang ada juga yang berselisih faham kerana sebab-sebab yang kecil, tuan-tuan. Ya. Lebih parah daripada itu, dalam keluarga kita pun begitu juga. Adik-beradik kita tak bertegur sesama adik-beradik kerana hal-hal yang kecil. Ini kerana apa, tuan-tuan? Kerana di antara sebabnya ialah hilangnya perasaan mahabbah di antara kita sesama kita. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut 6 perkara yang kita nak jaga. Hak saudara kita, yang kalau seandainya kita tunaikan hak ini akan menerbitkan rasa mahabbah, kasih sayang di antara kita sama-sama kita, insya-Allah. Yang pertamanya kata Nabi SAW, hak yang pertama, idza laqituhu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengan saudara kamu sesama Islam, maka hendaklah kamu berikan salam. Tuan-tuan, ini perkara yang mungkin pada kita rasa kecil, tapi Nabi SAW berikan panduan pada kita. Cara untuk kita mewujudkan kasih sayang. Bila kita jumpa saudara kita, maka kita berikan salam. Al-Quran menjelaskan bagaimana kaedah kita memberi salam dan menjawab salam. Allah menyatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan penghormatan, diberikan salam oleh orang, maka hendaklah kamu jawab salam itu dengan jawapan yang lebih baik. Macam mana contoh, tuan-tuan? Bila orang beri salam pada kita, Assalamualaikum, kita jawab jawapan yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik itu maksud apa dia? Orang beri salam tu sebagai satu doa pada kita, maka kita kena balas salam orang itu dengan doa yang lebih baik. Itu maksud dia. Kalau dia beri salam pada kita, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kita tambah dengan doa, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Kalau orang tu beri salam, Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tambah. Kalau diberi salam, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau diberi salam, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh, kita tambah lagi, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Tuan-tuan, kalau diberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, kita pula tak kerti nak fikir benda lepas daripada ni jawab. Ya. Paling tidak jawablah dengan jawapan yang setara dengan salam yang diberikan. Apa maknanya, tuan-tuan? Dalam sekecil urusan menjawab salam, Islam mengajar kita supaya jangan kita membalas kebaikan yang diberikan oleh saudara kita
dengan balasan yang lebih kurang daripada apa yang diberikan. Ya tak? Walaupun itu dalam bentuk doa kita kepada saudara kita. Ya. Dan Nabi SAW telah mempraktikkan salam ini ketika mana Nabi sampai ke kota Madinah. Ya. Nabi SAW beritahu pada para sahabat, kerana kita tahu di Madinah ketika itu, ya, Aus dan Khazraj ini berperang puluhan tahun. Jadi di antara kaedah yang digunakan oleh Nabi adalah afsyus salam, sebarkan salam. Ketika mana Nabi pernah ditanya, apakah yang baik daripada Islam ini ya Rasulullah? Jadi Nabi sebut dua perkara. Yang pertama, at'imut ta'am, berikan makan pada saudara kamu. Ya, belanja makan, tuan-tuan. Jadi subuh-subuh ni, ya, kalau ada masa, kita orang pencing hari ni cuti pula tak? Pelawalah kawan-kawan kita ajak minum, mengetik. Itu di antara perkara yang baik dalam Islam. Dan yang kedua kata Nabi, iqra'us salam liman arafta wa liman la ta'raf. Yang kedua, berikanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Jadi kita ni tuan-tuan nak betulkan sikit amalan budaya kita ni. Kita ni biasa beri salam pada siapa? Orang yang kita kenal je kan. Kalau orang yang tak kenal ni kita jadi pelik. Ada orang beri salam, ada orang kirim salam ke awak. Siapa tu? Entahlah, dia pun tak kenal juga ke awak. Kita jadi pelik, 2 hari mikir. Walhalnya Nabi SAW ajar pada kita untuk beri salam ataupun sampaikan salam pada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Ya. Dan Nabi sebut juga di dalam sebuah hadis yang lain. La tadkhulul jannata illa tu'minu. Tidak akan masuk syurga kecuali orang itu beriman pada Allah. Wala yu'minu illa tahabu. Dan tidak akan beriman seseorang itu sehinggalah mereka berkasih sayang. Awala adullukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbabkum. Adakah kamu suka untuk aku ajarkan kepada kamu satu perkara, satu hal yang bila mana kamu buat hal ini, kamu akan jadi berkasih sayang di antara kamu. Nabi kata, absus salam, sebarkanlah salam. Jadi salam ni tuan-tuan, perkara yang amat penting, ya, untuk kita budayakan dalam masyarakat kita. Macam mana pentingnya ataupun macam mana cara kita nak beri salam ni tuan-tuan? Ulama ada menyebutkan sunat untuk kita memberi salam. Hukum memberi salam ini sunat muakkad. Kita jumpa orang, ya, beri salam itu sunat muakkad. Ada kaedah yang diajar dalam Islam. Situasi-situasi orang yang nak beri salam. Siapa yang nak beri salam, siapa yang nak jawab salam ni. Ya. Dan ulama menyatakan, andainya kita berjumpa dengan saudara kita, kita jumpa tu kita beri salam terus. Kemudian katalah kita berjalan dengan sahabat kita ni, berjalan beriringan. Ya. Kemudian ketika mana kita berjalan tu, adalah satu benda yang memisahkan kita. Dalam perjalanan kita bersama dengan kawan kita tadi, tak kira lah pokok ke, ada benda tiang ke, contohnya kita tengah berjalan. Ya. Jadi kita dipisahkan sekejap oleh pokok ataupun tiang tadi, dan kita bertemu balik. Ketika mana kita bertemu tu, kata ulama, sunat kita beri salam. Sampai begitu tuan-tuan. Ya. Jangan pula kita lepas pada ni, tadi dah beri salam tu kan, beri salam lagi. Kita praktikkan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu dijemput untuk menghadiri satu undangan, maka hendaklah kamu memenuhi undangan itu. Ini hak seorang Muslim, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita menerima jemputan, ya, hak kita kepada saudara kita itu sedang, ya, dituntut, ya, di dalam hubungan kita sesama kita. Jadi sebab itu, kalau ada orang jemput kita, ya, ajak pergi ke rumah sekejap,
Ya, mungkin dia ada hajat, dia ada keperluan. Yang biasa-biasanya kita ni kalau jemput, sama ada nak minum teh sekejap di rumah, yalah. Adalah hajat dia, mungkin dia nak ajak kita tahlil dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita tidak memenuhi undangan itu. Ya, sekira-kira kita mampu untuk hadir. Kalau kita ada hal yang mustahak, hal yang darurah, itu lain ceritalah. Ya. Sementara lagi kalau undangan ini melibatkan undangan walimatul arus. Orang jemput kita kenduri kahwin. Kan? Ketika mana dia menjemput kita, hak dia itu sedang tertanggung atas bau kita. Kan? Jadi kita kena tunaikan hak saudara kita itu. Kerana ini sebagai satu cara untuk kita menautkan hubungan kasih sayang. Ya, dan Nabi SAW sehingga menyatakan, "Idza da'akum bida'watan fa'ajibhu." Apabila kamu dijemput dengan satu undangan, maka hendaklah kamu hadir dan pergi pada undangan tersebut. Ya. Kalau seandainya kamu tak pergi, kata Nabi, faqad 'asa Abul Qasim. Sesungguhnya kamu telah mendurhakai Abul Qasim, Nabi SAW. Jadi sebab itu, ya, kita kena pergi, tuan-tuan. Dengan catatan, majlis yang dibuat itu tidaklah bercampur dengan maksiat. Ya, kalau sekiranya walaupun dia jemput undangan perkahwinan, ya, tapi kita dah tahu dah, ya, dalam majlis itu ada majlis-majlis yang melalaikan kita daripada zikrullah, ada ikhtilat muharramah sebagai contoh, maka di situ gugur kewajipan untuk kita pergi. Ya. Yang seterusnya, kata Nabi SAW, hak yang ketiga, wa idza 'atasa fahamidallahu fasammithu. Apabila saudara kamu itu terbersin, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka hendaklah kamu jawab dengan yarhamkallah. Ya, di dalam hadis Nabi SAW yang lain, ya, Nabi menyatakan, wa idza 'atasa ahadukum faqala alhamdulillah faqila lahu yarhamkallah, atau kama qala Nabi SAW. Nabi ajar kita supaya bila mana kita dengar saudara kita terbersin, tuan-tuan, dan dia menyebutkan alhamdulillah, jangan kita abaikan saja. Kerana dengan sebab dia terbersin dan dia mengucapkan alhamdulillah tu, ada hak dia yang mesti kita tunaikan. Masya-Allah, tuan-tuan. Kita tengok betapalah Islam ini, sehingga dalam urusan yang kecil, urusan terbersin pun diatur dan diajar dalam Islam. Ya tak? Jadi sebab itu kita terbersin ni, sunat kita sebut alhamdulillah. Kenapa, tuan-tuan? Ulama menyatakan bahawa dengan terbersin ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan penyakit dalaman kita. Ya tak? Dan terbersin ini merupakan satu anugerah. Kita tak boleh nak mengusahakan, tak boleh kita nak rancang. Kita nak terbersin nak. Ada orang boleh planning, hari ni dia nak terbersin 3 kali sebagai contoh. Tak ada. Itu anugerah khusus Allah bagi pada kita. Ya. Dan dengan terbersin ini, dengan sebab terbersin ini juga, kata ulama, Allah akan merenggangkan segala urat kepala kita ni sampai ke tengkuk. Kerana bila dengan Allah merenggangkan urat ni, kita akan hilang stres kita. Ya. Hilang tekanan kita tanpa kita sedar. Maka sebab itu sunat kita sebut alhamdulillah. Kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan Allah suka kepada terbersin ini, dan Allah tak suka pada menguap. Sebab itu bila kita menguap ni, kita sebut apa, tuan-tuan? Astaghfirullah. Ya tak? Bila orang terbersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dia yarhamkallah. Doa rahmat juga, tuan-tuan. Kan? Sebab tu tadi beri salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini bila orang terbersin, kita pun doa ke dia, yarhamkallah. Dan bila kita dengar orang doakan kita dengan yarhamkallah, maka kita pun doa balik pada dia. Ya? Apa kita doa pada dia? Yahdikumullah wa yusliha balakum.
Atau kama qala. Itu disebut oleh Nabi dalam hadis yang lain. Kita doakan balik pada orang tu. Kan. Dengan sebab doa ni akan tergabunglah permintaan kita kepada Allah supaya saudara kita ini berada dalam kebaikan. Ya tak? Dengan sebab terbersih. Jadi sebab itu kita nak tengok betapalah Islam ini cakna kepada benda-benda yang kecil ini semata-mata untuk menjalinkan hubungan kasih sayang di antara kita. Yang seterusnya, yang keempat, kata Nabi SAW, wa iza stansahaka fa'ansahhu. Apabila seseorang di kalangan kamu minta untuk diberikan nasihat, maka hendaklah kamu memberikan nasihat pada dia. Ya. Islam itu mengatur bahawa seseorang itu tidak hanya ditentukan dalam keadaan tertentu saja untuk diberi nasihat pada orang lain. Kan? Jangan kita nanti bila orang minta kita beri nasihat, banyak alasan kita. Ya, saya ni bukan ustaz. Kalau nak dapat nasihat, pergilah jumpa ustaz. Ya, saya pun pagi ni dengan niat untuk menunaikan hak tuan-tuan. Ya, bila saya dijemput untuk berkuliah subuh, bukan kerana kita banyak ilmu sangat. Ya, bukan kerana kita alim sangat, tak. Tapi kita nak memenuhi tuntutan hak saudara kita. Kenapa? Kerana dia menjemput kita untuk memberikan nasihat kuliah subuh. Kan? Jadi kita terima di atas niat untuk kita beramal dengan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Kerana itu dalam Islam dia tak tentukan siapa-siapa untuk beri nasihat. Selama mana orang minta kita beri nasihat, maka kita berusahalah sebaiknya untuk beri nasihat pada dia. Kan? Dan kata ulama, tak semestinya nak tunggu kita ini sempurna belaka. Ya tak? Kalau kita ni nak tunggu, nak beri nasihat bila kita dah jadi ustaz, bila kita ni orang yang soleh, maka siapa nak beri nasihat pada orang Islam? Al-Imam An-Nawawi menyatakan kewajipan kita ini, bila orang minta beri nasihat, kita kena beri nasihat. Kewajipan kita untuk kita sentiasa amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ya, dalam masa yang sama kita sendiri berusaha untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut di dalam sebuah hadis yang lain, Islam ini tertegak di atas nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ini terdiri daripada nasihat, tertegak dengan nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kepada siapa nasihat itu? Kata Nabi, lillahi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Kita bernasihat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat dengan Al-Quran, nasihat dengan petunjuk Rabbani. Kita nasihat orang dengan bimbingan nubuwah. Siapa lagi yang kita nak nasihatkan itu? Kita nasihat kepada a'immatul muslimin, imam-imam orang Islam, pemimpin-pemimpin kita. Wa 'ammatihim, dan seluruh orang Islam itu sendiri. Dan macam mana kita nak beri nasihat ini, tuan-tuan? Sebagian ulama kata jangan tunggu dia minta. Bila kita nak nasihat, bila kita tengok dia dah terlanjur dalam melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah lari daripada petunjuk hukum syarak. Ya tak? Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran, bila mana kamu melihat berlakunya kemungkaran. Mungkar ni apa dia? Orang yang melakukan perkara yang bercanggah dengan tuntutan agama. Maka apa yang kita perlu buat? Falyughayyirhu, maka hendaklah kita ubah. Ya, ubah itu sama ada yang pertama dengan kuasa yang kita ada. Fa in lam yastati' fa bilisanih, kalau sekiranya kamu tak mampu dengan kuasa yang kamu ada, maka hendaklah kita ubah dengan lisan kita. Ubah dengan lisan bermakna dengan nasihatlah. Kita nasihat saudara kita. Jangan dibiarkan dia terus dalam keadaan lalai dia. Ya, terus dia dalam keadaan kekal melaksanakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang seterusnya, yang kelima tuan-tuan. Wa idza marada fa'udhu. Apabila seseorang kamu sakit, saudara kamu sakit, maka hendaklah kita pergi berziarah. Ini tuntutan juga tuan-tuan. Ya, saudara kita yang kita dengar sakit, jangan kita tangguhkan. Ya, kita ni biasa tengok sakit dia dulu. Mana Tok Pak Mat tak nampak kita ke masjid? Dia sakit, tak sihat. Kenapa? Dia demam. Oh, demam tak apalah. Mungkin 2-3 hari esok kita pergilah tengok dia. Sebab apa? Kita fikir sakitnya tak berat, demam je. Dapat berita dia demam tadi, Zuhur. Rupanya asar kan, dapat berita Pak Mat kita meninggal dah. Kita pun kata lah, meninggal dah ya, tak sempat nak pergi. Kan? Sebab apa? Sebab kita rasa sakit dia tu biasa je. Kan? Berapa ramai di kalangan kita pernah mengalami pengalaman ini. Kita tangguhkan nak pergi ziarah kawan kita. Kawan baik kita pula kadang-kadang. Ya? Kerana kita rasa dia mungkinlah sihat lagi, tak beria lagi. Ya? Tiba-tiba dapat berita, ya? Saudara kita ataupun sahabat baik kita sudah meninggal dunia. Kenapa perlu kita ziarah tuan-tuan? Orang sakit ni. Kalaulah kita tahu fadilat berziarah orang sakit ni tuan-tuan, nescaya kita tidak akan pernah jemu untuk pergi ziarah orang sakit. Kerana para malaikat akan mendoakan kita. Ya, akan mendoakan perjalanan kita nak pergi ziarah ni tadi. Para malaikat akan doakan kita dengan doa keampunan. Ya tak? Dan nak berziarah orang sakit ni dia ada adab dia. Saya ada seorang kawan di Jerantuk tuan-tuan ya. Masa saya di Jerantuk dulu. Dia ni ahli jemaah tetap masjid lama Jerantuk. Kalau siapa pergi ke Jerantuk tahulah masjid ni. Jadi kebetulan masjid ni dia tak jauh dengan hospital. Jadi kawan saya ni setiap kali lepas asar, selepas sembahyang asar dia akan pergi ke hospital untuk dia ziarah orang sakit. Tak tunggu siapa yang sakit itu, dia pergi. Tiap-tiap hari dia pergi. Itu jadi amalan dia. Masya-Allah. Ya tak? Rupanya dia beramal dengan hadis Nabi SAW ini dan melepaskan tanggungjawab kita yang lain ni. Kan? Kerana orang yang sakit ni tuan-tuan, kalau orang yang biasa masuk hospital dia tahulah apa perasaan orang yang duduk di hospital. Ya, kalau dia duduk sebelah katil dia ni, lepas seorang-seorang datang ziarah, apa perasaan kita? Kecil hati kita tak? Kita pun terbayang manalah kawan-kawan kita ni. Time mengetik kita lah kena bayar semua. Time kita sakit ni, kelibat muka pun tak nampak. Ya tak? Dan itu hak dia yang mesti kita tunaikan, kita kena ingat tuan-tuan. Ya. Dan Nabi mengajar kita antara adab kita berziarah orang sakit ni, pertamanya jangan lama-lama sangat. Ya tak? Ini siap bancuh teh, buka biskut dia pula dah. Itu melampau lah tuan-tuan. Yang pertama jangan tempoh masa yang lama. Yang kedua kita sabarkan dia dengan ujian sakit yang ditimpakan kepada dia tu. Ya tak? Kita sabarkan dia, kita kata bahawa sakit ini adalah merupakan cara Allah nak membersihkan dosa. Kan? Dan kita doakan dia dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma rabbin nas, adhhabil ba's, ishfi wa anta syafi, la shifaan illa shifauk, shifaun la yughadiru saqama. Atau kama qala. Ini Nabi ajar doa yang khusus untuk kita bacakan kepada orang sakit ketika mana kita berziarah pada dia. Hadis yang lain Nabi akan menyapu, akan mengusap dengan tangan kanannya. Ya, usap. Ini satu terapi untuk orang yang sakit ni tuan-tuan, akan tenang hatinya. Ya, kan? Bila kita ziarah orang sakit, walaupun kita dulu tak baik sangat dengan dia lah. Tapi bila dia sakit, kita pergi ziarah dia. Dia akan kenang, oh masa saya sakit dulu orang ni datang ziarah. Maka apa akan berlaku? Terjalinlah hubungan mahabbah di antara dia dengan kita. Ini yang hikmah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir tuan-tuan,
wa idza mata fa atba'ahu, dan apabila kamu dengar saudara kamu yang meninggal dunia, maka hendaklah kamu mengikutinya. Makna mengikutinya apa dia? Pergi ziarah dia. Ya, kita berziarah orang meninggal ni, pastikan kita jangan luput daripada dua amal, dua perbuatan yang jangan sampai kita luput ketika mana kita ziarah saudara kita yang meninggal dunia. Yang pertama, jangan sampai kita terlepas untuk solat jenazah. Ada? Jangan sampai kita lepas solat jenazah. Usahakan. Ya, kalau nak tunggu, biarlah tunggu lama sikit tak apa. Ya, sekira-kira sempat kita solat jenazah kan, ya, tertunailah hak saudara kita itu. Yang keduanya, yang lebih baik, kita sampai sempat menghantar jenazah saudara kita ini sampai ke kubur. Itu yang baik. Salat jenazah, lepas tu kita hantar ke kubur. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis, orang yang pergi berziarah orang meninggal dan dia sempat solat jenazah, falahu qirat, dia akan dapat pahala seperti qirat, kata Nabi. Kalau yang sempat solat jenazah kemudian dia pergi ke kubur, falahu qiratain, dia akan dapat dua qirat, nilaian pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat tanya, apa makna qirat tu ya Rasulullah? Nabi menyatakan, itu umpama gunung Uhud daripada emas. Ya, gambaran pahala yang akan diberikan kepada kamu. Kalau dia dapat solat jenazah, dia dapat pahala seperti gunung Uhud, ya, daripada emas. Kalau dia dapat hantar sampai ke kubur, 2 kali itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya. Jadi sebab itu kita ziarah orang meninggal dunia ini penting. Sebab apa? Untuk keluarga itu, ahli warisnya, kita berikan juga ketenangan pada dia. Kadang-kadang ahli waris ni walaupun dia ustaz, kadang-kadang dia tahu dalil-dalil dalam Quran, tahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana sampai ajal seseorang itu, dia tidak akan terlewat sesaat ataupun tidak akan tercepat walaupun sesaat. Dia tahu tu ayat Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut pun dia tahu. Kan? Setiap yang hidup pasti akan mati. Sepatutnya kita redha. Tapi bila berlaku kematian ni tuan-tuan, saat berlaku kematian ini, kadang-kadang benda ni hilang daripada ingatan dia. Kenapa? Terpancing dengan perasaan sedih. Orang yang disayang pergi buat selama-lama. Jadi tujuan kita pergi itu untuk menenangkan ahli waris. Kita bimbang kenapa? Ada orang yang bila ditimpa ujian kematian orang yang dikasihinya, ya, dia sampai berburuk sangka dengan Allah. Ini yang kita takut. Berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia mempertikaikan, kenapa Allah takdirkan begini pada ayah saya, pada mak saya, pada anak saya, pada isteri saya, orang-orang yang dia sayang. Ya tak? Ini kita bimbang. Ya, kerana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis kursi, Allah menyatakan, Allah kata, man lam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i falya'bud rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak reda dengan takdir aku, kata Allah, dan tidak sabar di atas ujian aku, maka hendaklah dia cari Tuhan selain daripada aku. Ini dalam hadis Allah sendiri menyatakan demikian. Maka kita tak nak saudara kita ini sampai mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebaikan bagi ahli waris. Tapi jangan kita lupa bahawa tidak penting, tidak kecil kepentingan kita berziarah orang meninggal ni untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Berapa ramai orang yang dengan sebab dia ziarah orang meninggal, ya, lahir keinsafan dalam hati dia. Ya. Kadang-kadang dia dengar ceramah ustaz, dengar ceramah daripada ulama ni, jenuh dah dengar. Berapa ramai ada ustaz beri nasihat, tak makan nasihat dia. Tak lembut hati dia untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila masa lembutnya, bila dia hadir acara kematian orang yang rapat dengan dia, kadang-kadang kawan baik dia, ya tak? Kawan baik dia kadang-kadang
yang sama jahat dengan dia dulu masa hidup lah. Banyak buat perkara yang Allah tak suka. Ya tak? Kalau orang tu orang yang berpangkat tinggi, orang yang berpengaruh, ya, orang yang ada kekuasaan dulu masa hidup, semua orang takut belaka ke dia. Ya. Semasa hidup dia orang kaya, pakaiannya mewah-mewah. Ya, semua orang menginginkan untuk hidup macam dia. Tapi bila sampai saat kematian dia, ya tak? Tidak ada yang boleh dibanggakan dengan kematian itu. Semuanya akan memakai pakaian 3 lembar kain putih dan akan ditinggalkan sendirian di alam kubur. Ya tak? Ketika mana dia mengangkat jenazah ni, dia meletakkan jenazah saudaranya tu, kawannya tu ke liang lahat, timbul keinsafan. Kan? Untuk dia berubah menjadi orang yang baik disebabkan dia melihat peristiwa kematian itu. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah dengan kematian itu sebagai peringatan kepada kamu wahai Umar. Maka dengan sebab kita hadir pada acara kematian ataupun kita pergi ziarah orang meninggal ni, kebaikan bukan hanya pada keluarga dia saja. Jangan kita kata, saya datang ni, saya nak menunaikan hak awak je. Jangan. Kerana hak saudara kita itu, manfaatnya juga pulang pada kita. Ya, kita juga dapat manfaat banyak dengan sebab kita hadir untuk kita berziarah kematian saudara kita itu. Jadi tuan-tuan, itulah 6 perkara yang disebut oleh Nabi SAW, yang mudah-mudahan subuh ini kita usaha, dan kita azam untuk lepas pada ini, saya yang menyampaikan dan tuan-tuan yang mendengar, kita beramal dengan sunnah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ini. Mudah-mudahan masyarakat kita, mujtama' kita, akan tumbuh sebagai masyarakat yang berkasih sayang di antara satu sama lain, dan mudah-mudahan Allah SWT akan merahmati semua ahli qaryah kita ini, dan kita dapat terus melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqamah, sehinggalah kita akan dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan kita terus mempersaksikan janji kita dulu, dan kita patuh kepada janji tersebut, dan mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita semua ke dalam syurganya sebagaimana yang dijanjikan pada orang-orang yang beriman. Sekadar itu perkongsian kita pada subuh hari ini. Mohon maaf di atas kesilapan yang saya sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan kejahilan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudah waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaka fa amraka wa 'asak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.